Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim, yang bermaksud Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia, malikin nas, yang menguasai sekalian manusia, ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Suratun Nas, surah manusia. An-Nas tu maknanya manusia. Surah yang ke-114 mengandungi 6 ayat pada juzuk yang ke-30. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, ini julung-julung kalinya kali pertama kita adakan kelas dalam bentuk alam maya secara formal. Moga-moga pengajian kita ni walaupun cara moden macam ni, tapi kita harapkan ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu ilmu kita. Di samping pengajian kita di surau masjid, kuliah-kuliah agama dan sebagainya, ini juga adalah salah satu alternatif kepada kita pada zaman yang moden ini untuk kita meningkatkan ilmu kita. Moga-moga pengajian ini, kelas kita ini, walaupun kita tidak bersua muka, kita hanya bersua di dalam dalam online ni sahaja, kita harapkan Allah memberkati dan memberikan keredaan kepada kita semua. Dan usaha yang kita buat ini moga-moga dibayar dengan ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah yang Maha Kaya, dan diberikan ganjaran syurga kepada kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang ana harapkan, moga-moga kelas ini kita akan berkekalan insya-Allah. Walaupun
asalnya kita adakan kelas ni kerana keadaan negara kita yang menjadi sejarah dunia pada hari ini, iaitu dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi segala bentuk kuliah yang biasa di Masjid Surau terpaksa dihentikan. Maka kita ambil jalan alternatif dengan buat kuliah seperti ini. Jadi ana harap walaupun sudah habis PKP nanti, habis dah perintah kawalan pergerakan, moga-moga kita Allah izinkan masa dan diberikan kelapangan untuk kita teruskan lagi pengajian kita secara online ni macam ni. Diteruskan juga pada waktu yang sama tiap-tiap hari, insya-Allah, kalau tidak ada apa-apa keberatan lah. Jadi ana merenung-renung memfikir, jadi kita ingat kita nak bawa kitab yang bernama ni lah, kitab kita ni, kitab Zadul Muta'alim, seperti mana yang telah diberikan di dalam WhatsApp grup kita, Zadul Muta'alim. Kitab ni kitab cik. Jadi seperti awal-awal saya sebut, mana-mana yang ada di dalam ni yang mungkin sudah tinggi sedikit ilmunya, mungkin pada mereka ni akan merasai apa pengajian ni boring ke dan sebagainya. Mohon maaf lah, ini kepada yang sudah alim, jadikanlah ini sebagai pengulangan atau muzakarah kita, mentelaah kita kitab-kitab kita ni. Sebab kitab ni kita asas, kita asas. Tapi pada akhir zaman ni, bukan kita memperendahkan orang, tetapi kemungkinan bahagian asas pun kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita ambil balik, tak apalah. Bukan kita nak hebat pengaji kitab tinggi-tinggi, tapi yang pentingnya kefahaman kita terhadap agama. Jadi kita mulakan dengan kitab yang asas ini. Moga-moga daripada asas inilah akan membentuk kepribadian yang mulia dalam diri kita. Moga-moga jiwa alim ulama para sahabat itu dapat diterapkan di dalam jiwa kita, insya-Allah. Jadi kitab kita ni namanya kitab Zadul Muta'alim. Asalnya kitab ni kitab Arab karangan Syekh Ibnu Aqil. Syekh Ibnu Aqil ni bukan orang-orang biasalah, orang hebat, ulama hebat. Kemudian ni diambil inisiatif oleh Jabatan Agama Islam Perak suatu ketika dulu, ni cerita lama. Jadi mereka berbincang, akhirnya mengambil kitab ni untuk dijadikan kitab rujukan ataupun buku teks pelajaran di dalam sekolah-sekolah umum di negeri Perak suatu ketika dulu. Jadi inilah, saya baca bahagian hadapan dia. Kita tak payah bacalah yang itu, kita terus masuk bahagian bab dia je nanti. Cumanya saya ada rujuk sikit lah bahagian depan ni. Dikatakan bahawa kitab ini jadi rujukan ataupun buku pelajaran bagi darjah 4, 5 dan 6. Maknanya kita mengaji jadi sekolah rendah balik kita. Jadi budak darjah balik. Tapi tak apalah, kan? Bukanlah maksudnya kita jadi budak balik, tapi ilmu kita tu kita ambil daripada asas. Biar kemah. Biar betul-betul kita tahqiq, kita faham daripada asas. Kerana sepertinya pokok, kalau akarnya kuat, maka batangnya akan mantap, daunnya akan hijau, buahnya akan orang cakap apa, tumbuh elok. Kerana akarnya yang cantik. Tapi kalau akar dah rosak, batang habislah, daun habislah, buah lagi tak keluar. Jadi tak apa, kita mula daripada bawah. Moga-moga daripada bawah inilah akan menghasilkan akan datang ilmu yang lebih hebat pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Baik. Jadi kitab Zadul Muta'alim ni dalam bahasa Arab, Zadu tu artinya bekalan. Al-Muta'alim, orang yang belajar. Ni kita semualah pelajar. Jadi Zadul Muta'alim terjemahnya bekalan pelajar. Ada tulis kat depan kitab tu, tak apa. Dalam kitab ni insya-Allah dia lengkap. Di mana kalau kita baca di bahagian kulit kitab, jangan buka dalam lagi, kita buka kulit dulu. Di bahagian kulit kitab dia ada tulis mengandungi pelajaran-pelajaran. Siapa yang tak berapa pandai baca Jawi, tak apalah, dengarlah dulu. Pelan-pelan kita belajar, insya-Allah. Mengandungi pelajaran-pelajaran ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dan akhlak. Jadi 4 sekali dia buh dalam kitab ni. InsyaAllah kita cuba khatamkan. InsyaAllah bila kita khatam, so sekurang-kurang bahagian asas ada dah pada diri kita. Lepas tu kita mungkinlah tengok keadaan macam mana. Kalau kita sambung kitab lain pula, kita akan teruskan. Kita jadikan kuliah online kita ni sebagai pondok online.
Pondok style baru. Tak apalah, ada kekangan masa, ada yang bekerja dan sebagainya, nak cari sara hidup keluarga dan sebagainya, tak dapatlah nak duduk di pondok. Tapi kita buat cara begini, kita baca kitab pondok, cara baca pun cara pondok, tulis dobit apa semua tepi kitab pun sebiji kita buat macam pondok. Cuma kaedahnya penyampaian dia cara online begini. InsyaAllah. Baik. Kemudian terus kita buka muka surat yang ketiga. Terus ke yang tiga. Sebelum muka surat tiga tu, sebelah dia tu dia ada tulis ta'rif, pengenalan. Sekejap, minta maaf. Sebelum tu, Ana nak jadikan kelas ni juga sampingan lah. Kita masukkan sampingannya bahasa Arab komunikasi. Jadi pelajaran untuk hari ni, kita ambil dua perkataan dulu. Ismi dan umri. Ismi itu maknanya nama saya. Jadi nanti dalam grup bolehlah siapa nak try bercakap. Ismi Muhammad Syakir bin Nasoha. Maknanya nama saya Muhammad Syakir bin Nasoha. Kemudian wa tu maknanya dan. Umri, umur saya. Asalnya umrun, tapi diletak ya belakang menunjukkan saya. Umri, umur saya. Umur saya nanti anak akan letakkan nota dia. Ejaan dia macam mana, untuk sama-sama kita nak tengok macam mana nak baca dia. Ni saya cerita dulu. Umri Ithna wa thalathun. Ithna wa thalathun artinya 32. Nanti saya akan tulis nombor satu-satu. Satu wahid, dua isnan, tiga thalathah, empat arba'ah, lima khamsah, enam sittah, tujuh sab'ah, lapan thamaniyah, sembilan tis'ah, 10 asyarah. Kemudian nanti puluhan dia pula, kita mula dengan 20 lah. 20 wa ishrun, 30 wa thalathun, 40 wa arba'un, 50 wa khamsun, 60 wa sittun, 70 wa sab'un, 80 wa thamanun, 90 wa tis'un. Nanti cuba. Masing-masing boleh cuba. Nanti nak tahu betul tak betul, boleh tanya Ana. Cakap test bercakap ke. Tapi nombor ni dia contoh umur Ana 32. Dia baca yang belakang dulu. 32. Jadi dalam Arab dia baca dua dulu. Sebab tu Ana sebut ithnan dulu. Ithnan dua. Ithnan wa thalathun. Wa tu dan 2 dan 30. Barulah jadi 32. Jangan kita baca thalathun wa isnan. Salah. Kaedah dia salah. Kaedah dia baca belakang dulu. Kalau kita biasa bahasa kita 32 baca 3 dulu. Dalam Arab dia baca 2 dulu. Isnan wa thalathun artinya 32. Wa umri isnan wa thalathun, dan umur saya 32. Nanti siapa nak try boleh try lah. Lepas tu tanya, ustaz betul ke? Hal hadha sahih ya ustaz? Tanya. Saya dengar, betul. Tak apalah, nanti pelan-pelan. Mana tahu khatam kitab ni sekali dengan ilmu bahasa Arab kita boleh bercakap. Kita nak naikkan. Jadi kurang-kurang kita orang Melayu cakap Melayu pandai dah. Orang putih pun boleh lah sikit-sikit. Arab pun pandai. 3 bahasa kita boleh. Daripada orang Cina je cakap Cina pandai, cakap orang putih pandai lah kali, ekonomi dia pegang apa semua. Jadi kita nak naikkan. Kerana bahasa Arab itu adalah bahasa baginda Nabi SAW. Jadi kita buat ni pun kerana Allah dan kerana kecintaan kita pada baginda Nabi SAW. Baik, sama balik ke kitab kita. Jadi insya-Allah tiap-tiap kali kelas kita Ana akan bawa satu perkataan baru. Tak apa, kita tak banyak-banyak sebab kita buat pelan-pelan, slow-slow. Kita buat perkataan baru. Hari ni perkataan apa, esok perkataan apa pula. Lama-lama 30 hari sebulan, 30 perkataan Arab ada dah dalam kepala kita kan. Baik. Muka surat 3, tajuk kita malam ni hukum. Sebelum tu kuliah kita ni kita buat ringkas je. Kita tak buat lama macam kuliah di masjid. Kita buat sekejap je. Sebab kuliah di masjid tu Ana lebih berbentuk umum. Kadang-kadang kita sentuh isu semasa dan sebagainya. Adapun kuliah kita ni kuliah khas. Kita ilmiah saja, ikut kitab saja. Kita baca satu-satu saja. Kemudian saya bukakan soalan. Boleh ajukan soalan, mana tak faham ajukan soalan kepada Ustaz Borhan. Nombor dia ada dalam grup. Kalau siapa yang baru masuk tak tahu, tanya kawan-kawan. Nombor Ustaz Borhan bagi tahu kat dia. Dan kita akan ambil 3 terawal sahaja.
3 terawal tu jadi sebelum start kuliah, saya akan jawab soalan dulu. Lepas tu baru kita baca kitab balik, sambung balik. Jadi pelajaran hari ni akan akan keluarkan soalan hari ni, tapi jawapannya esok. Jadi esok pula saya akan jawab apa benda yang tak faham daripada apa yang kita belajar. Jadi 3 terawal sahaja. Jadi Ustaz Borhan dia akan susun lah. Adapun siapa yang lambat, soalan dia bukan kita buang, kita simpan untuk hari yang lain pula. Akan dijawab juga insya-Allah. Jadi soalan biarlah soalan yang munasabah dan soalan yang bermanfaat untuk orang lain sama. Bukan hanya soalan dalam bentuk peribadi kita seorang. Jadi biar ada manfaat untuk orang lain sama. Ya, kerana kita ni nak belajar. Mana tahu belajar-belajar ni boleh jadi ustaz pula esok. Kan? Baik, tajuk kita malam ni hukum. Jadi saya baca. Hukum ialah isbatkan. Ni dia tulisan dia kecil sikit. Hukum ialah isbatkan, artinya dalam kurungan menetapkan. Masing-masing boleh tengok kitab lah. Kita dah bagi dalam bentuk PDF tu. Sesuatu perkara kepada sesuatu, atau nafikan, menidakkan akan dia daripadanya. Asalnya ini kaedah usul dalam bahasa Arab. Al-isbatu amrin li amrin au nafyuhu an. Itu bahasa Arab dia. Dalam bahasa Melayunya, makna hukum tu, definisi hukum. Apa tu hukum? Hukum tu maksudnya ini ayat kitab, ni ayat saya olah untuk mudah kita faham. Makna hukum artinya menetapkan sesuatu kepada sesuatu perkara. Menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu. Saya ulang. Menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu, atau menafikan dia. Itu makna hukum. Kita nak kaitkan dia nanti dalam ilmu yang selepas ni. Kalau yang ni kita faham, dia akan faham lebih akan datang jadi. Saya ulang sekali, makna hukum menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau menafikan dia. Saya buat contoh aja. Okey. Ini ada air. Air ni air TO. Air ni panas. Saya kata air ini panas. Jadi panas tu saya menetapkan dia. Saya menghukumkan dia, air ini panas. Ataupun saya menidakkan dia, air ini tidak sejuk. Tidak sejuk tu hukum. Saya menetapkan bahawa saya menafikan dia tidak sejuk. Menafikan sejuk. Jadi itu hukum. Itu baru definisi dia. Okey, selesai yang tu. Kalau tak faham boleh tanya, hantar soalan dekat Ustaz Borhan. Terus pergi kat bawah dia pula. Bahagian hukum. Bahagian hukum itu terbahagi kepada 3 bahagi. Okey. Mula-mula pengajian Islam inilah dia dulu kena faham. Hukum dalam Islam tu terbahagi pada 3 yang besar. Yang pertama, hukum akal nama dia. Akal kita akal, hukum akal nama dia. Yang kedua, hukum syarak. Kemudian yang ketiga, hukum adat. Kalau boleh hafal lah, bukan banyak pun 3 ni je. Akal, syarak, adat. Bantuan kerajaan hafal kan, ni tak boleh nak hafal. Hukum akal. Hukum akal yang pertama, kita pergi yang pertama, hukum akal. Okey, saya bacakan dulu. Ialah isbatkan, menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau nafi akan dia daripadanya dengan tidak terhenti. Itu terhenti dia punya titik dia tu jatuh bawah, patut atas. Tidak terhenti kepada berulang-ulang, yakni tidak terhenti kepada kebiasaan yang berlaku sekali lepas sekali, dan tidak terhenti kepada hantaran orang yang menghantar, yakni tidak kepada suatu ketetapan yang telah ditetap akan dia. Ayat kitab memang agak pening tak apa, saya huraikan makna dia yang ringkas. Makna dia, hukum akal ini ialah balik kepada makna hukum tadi juga, menetapkan sesuatu atau menidakkan dia. Dan hukum akal ni bukanlah hukum yang terjadi disebabkan perkara tu berulang-ulang, bukan. Itu nanti di hukum yang lain. Contoh berulang-ulang, contohnya hujan. Contoh macam penciptaan payung. Dulu-dulu payung tak ada lagi, jadi orang kaji.
Bila keluar air hujan turun, tengok baju basah. Jadi orang pun faham air itu membasahkan. Jadi dia try kali kedua, basah juga. Bila try berulang-ulang, barulah keluar satu hukum bahawa air membasahkan baju. Maka barulah dipikirkan macam mana nak mengelakkan baju jadi basah. Maka mereka pun fikir-fikir, akhirnya tercipta payung. Jadi nak cerita, itu hukum yang diterbitkan disebabkan perkara itu berlaku secara berulang-ulang. Maka baru terkeluar satu hukum. Tapi itu bukan hukum akal. Itu tak masuk dalam hukum akal. Hukum akal bukan begitu. Itu maksud dia. Sebab tu dia kata, yakni tidak terhenti kepada kebiasaan yang berlaku sekali lepas sekali. Maknanya hukum akal bukan hukum yang berlaku disebabkan perbuatan yang berulang-ulang. Bukan. Tak apalah, pelan-pelan, tak faham boleh tanya. Memang berat sikit belajar. Memanglah nak masuk syurga bukan senang. Dan lagi hukum akal ni dia kata bukanlah hukum yang dihantar oleh orang ataupun dihantar oleh sesuatu. Bukan, hukum ni bukan datang dalam bentuk wahyu, bukan datang dalam bentuk hantaran, maknanya ditetapkan oleh seseorang, bukan. Contoh macam wajib semayang. Wajib semayang tu hukum juga wajib tu, tapi hukum wajib tu bukannya dengan akal, tapi wajibnya tu datang dengan perintah daripada ayat Quran, hadis dan sebagainya. Nah, ada pun hukum akal ni dia bukan dengan perintah, bukan dengan satu ketetapan. Tapi dia terjadi dengan sebab kita fikir dengan menggunakan akal. Tak apa, lepas ke dalam nanti dia akan nampak lebih jelas insya-Allah. Jadi yang tu, itulah takrifan hukum akal secara ringkas. Kemudian kita pergi bawah dia, hukum syarak, shin ra'ain, syarak. Syarak ialah perintah, saya baca dulu. Hukum syarak ialah perintah Allah yang bergantung dengan sekalian perbuatan mukallaf, dengan suruh atau tegah atau mengharuskan atau menyatakan hantaran sekaliannya. Okey, baik. Hukum syarak ni adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam ayat Quran ataupun hadis baginda Nabi SAW. Jadi itu yang disebut sebagai hukum syarak. Hukum yang kita tak boleh nak ubah sebab hukum tu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Quran dan hadis. Itu dipanggil hukum syarak. Dan hukum syarak itu dikenakan atau diberatkan ke atas mukallaf. Apa tu mukallaf? Itu next kelas nanti. Kelas akan datang kita akan bicara lebih dalam sedikit apa tu mukallaf. Sekarang ni faham je dulu, dengar perkataan mukallaf. Biasalah orang yang baru-baru mengaji dia akan baru-baru dengar term-term atau perkataan-perkataan yang jarang-jarang didengar. Itulah namanya mengaji. Itulah yang Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tak belajar? Nah, itu untung orang yang belajar. Baru dia dengar perkataan-perkataan yang dia tak pernah dengar, perkataan-perkataan kitab dan sebagainya. Jadi mukallaf tu nanti kita akan bicara. Jadi nak jelaskan hukum je dulu. Kita tak nak sabut-sabut. Kita ikut satu-satu je sebab kita nak pelan-pelan jalan. Itu hukum syarak selesai. Kita pergi yang ketiga, hukum adat. Okey, hukum adat saya bacakan dulu. Menetapkan pertimbangan. Menetapkan pertimbangan di antara ada atau tiada sesuatu perkara dengan ada atau tiada sesuatu perkara yang lain, dengan perantaraan menyertai di antara dua perkara itu serta sah bersalahan. Ayat dia memang payah sikit nak faham. Ringkas dia, hukum adat ini dia ditetapkan dengan pertimbangan adanya sesuatu dengan sebab adanya sesuatu. Saya ulang, hukum adat ini adalah ditetapkan dengan pertimbangan adanya sesuatu disebabkan adanya sesuatu. Contohnya, saya mula-mula saya haus, lepas tu saya minum air. Lepas saya minum air, saya hilang dahaga ataupun kita bahasakan kenyang lah. Minum air kenyang. Jadi ada minum tu, dia punya pertimbangan dia dengan sebab apa ada minum, sebab bukan pertimbangannya sebab apa ada kenyang, sebab ada minum. Itu adat.
Maknanya bila ada kenyang, ada minum. Ada minum, ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Ada kenyang, ada makan. Itu dia punya pertambatan, pertimbangan dia. Adanya sesuatu tu ditimbang kerana adanya sesuatu yang lain. Ataupun sesuatu yang tidak ada. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia lagi lah. Ini hari ini kita belajar dalam bentuk definisi pengenalan hukum dalam Islam sahaja dulu. Jadi kita refresh balik. Sampai situ je tajuk kita dulu pada hari ini. Kemudian kita refresh balik, kesimpulan kita balik. Ingat, makna hukum menetapkan sesuatu perkara kepada sesuatu atau menidakkan dia, menafikan dia. Itu makna hukum. Kemudian hukum dalam Islam itu terbahagi pada 3, iaitu hukum akal, hukum syarak dan hukum adat. Baik. Kemudiannya hukum akal tu apa dia, hukum syarak tu apa dia, hukum adat tu apa dia. Hukum adat ni senang ringkas nak faham. Hukum adat ni perkara yang berlaku secara adat, berulang-ulang, nampak benda yang sama je berlaku. Itu maka kita akan keluarkan satu hukum. Kita tengok air yang berasap, kita pun sentuh panas. Kita test sekali lagi, panas juga. Test sekali lagi, panas pula. Maka kita pun tetapkan air yang berasap itu panas. Jadi panas tu kita tetapkan hukumnya panas. Macam mana tahu panas? Sebab air berasap. Jadi adanya berasap, adanya panas. Itu adat. Hukum syarak, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui kitab Al-Qurannya ataupun hadis baginda Nabi yang dah tetap tak boleh ubah. Itu syarak. Adapun hukum akal, hukum yang kita gunakan dengan akal kita berfikir. Sesuatu perkara tu ada, mesti ada. Tak ada, mesti tak ada. Tidak sama dengan syarak, tidak sama dengan adat. Permulaan ni biar kita nampak beza ketiga-tiga hukum ni. Apa dia hukum akal, apa dia hukum syarak dan apa dia hukum adat. Jangan nampak sama, biar nampak beza. Akal lain, syarak lain, adat lain. Kemudian saya terlupa satu. Sebenarnya ada satu soalan daripada sahabat kita tanya yang Ana tak sempat-sempat lagi jawab dari hari tu lagi. Tapi yang ni kita ambil kesempatan ni, kita jawab teruslah. Sebenarnya Ana bila orang tanya dalam bentuk tulisan tu, bukan apa, kita malas nak naik tu. Nak naik, lepas tu typo pula, padam balik, tulis balik, letih kan, bengkak jari-jari. Jadi kita jawab macam ni senang. Jawab direct ini. Okey, baik. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Dia tanya soalan, jika kita solat kita hanya rukuk sahaja, boleh ke? Contoh selepas Fatihah kita tak baca ayat lain, tak baca surah, tak baca ayat lazim. Kita pun terus rukuk. Ketika rukuk dan sujud kita hanya baca sekali saja bacaan rukuk sujud tu, mana subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, terus dibaca sekali je. Apa yang saya belajar, bacaan yang pertama dalam rukuk dan sujud tu wajib, kedua dan ketiga sunat. Mohon bantu Ustaz. Okey. Jadi kita faham soalan, kata Ustaz Zaiduh, faham soalan, faham jawapan. Penting faham soalan dulu. Jadi soalan dia tanya, boleh tak kita sembahyang tu tak baca surah apa lepas Fatihah, lepas tu terus rukuk? Jawapannya boleh. Kerana surah selepas Fatihah itu adalah sunat sahaja, tidak termasuk dalam wajib. Nanti dalam kitab ni kita akan belajar bab-bab sembahyang lebih detail lagi. Ini kita jawab soalan je dulu. Jadi maknanya jawapannya boleh. Tetapi pada-padalah kalau kita sembahyang jemaah, kita jadi imam, kita lepas Fatihah terus rukuk, naya orang belakang. Nak baca macam mana Fatihah, kan? Waladolin habis, terabur habis. Jadi kalau jadi imam, kalau tak tahu pun nak baca surah apa, kata ulama, setengah pendapat ulama kata diam, kerana memberi ruang pada jemaah untuk membaca Fatihah. Sebab jemaah dia baca Fatihah, lepas imam habis baca Fatihah. Jadi jangan terus kita rukuk terus. Tapi kalau kita sembahyang seorang, kita nak cepat dan sebagainya, kita nak ringkas sebab kita ada kerja lain dan sebagainya, kita baca Fatihah je terus rukuk, boleh, tak ada masalah. Cuma luput fadilat. Fadilat apa? Fadilat membaca surah. Tak dapat pahala baca surah, tak dapat. Tapi sembahyang sah. Kemudian dalam rukuk sujud pula dia baca sekali. Ni malas ni sebenarnya ni. Nampak? Baca satu je. Jadi dia kata dia belajar yang satu tu wajib, 2, 3 sunat. Yang tu salah. Sebenarnya memang boleh baca satu, tapi satu tu bukan wajib, satu tu pun sunat juga. Baca satu pun sunat, baca 2 ulama tak sebut sunat, baca 3 ulama sebut sunat. Ada juga pendapat yang kata sunat, cuma yang terlebih sunat afdal sekali 3. Tapi ada juga yang kata terlebih afdal 11, macam dalam kitab Idatus Salikin. Itu bagi orang yang beramal lah, dia nak baca panjang-panjang boleh.
Tapi yang masyhurnya kebiasaannya baca 3. Lepas tu kita tak ada nak baca 3, kita baca 1 je. Boleh juga. Tapi dari segi hukum 1 tu bukannya wajib sebenarnya. Yang wajib adalah qaulinya, perbuatan rukuk tu. Rukuk tu yang wajib, sujud tu yang wajib. Bacaan dalam rukuk dan sujud sunat. Namanya sunat hai'ah, bukan wajib. Jadi kalau tak baca langsung pun boleh kat dia diam. Allahu Akbar, diam. Mikir rasa dapat 1,600 rasa saya kata. Bantuan. Dia fikir duit. Tak baca apa? Boleh. Cuma lara lagi fikir benda lain. Kan? Tapi boleh. Nak ceritanya sah semayang dengan tidak baca tasbih di dalam rukuk dan sujud. Sah semayangnya tu. Nak cerita sah je ni sebab kita jawab soalan. Tapi bukan afdal. Jangan pakat-pakat semua buat macam tu pula. Nak cerita sah je. Maknanya kalau tahap-tahap genting, kita nak cepat, ada benda yang segera nak kena buat. Jadi tak payahlah kita nak baca satu-satu. Subhana rabbiyal. Memang lambat lah. Jadi kita sama ada baca satu atau tak baca langsung, tapi kita duduk diam rukuk tu. Kata ulama kadang-kadang wajib tamak-ninah. Yang wajibnya tamak-ninah. Maksud tamak-ninah tu kadang-kadang dengan bacaan subhanallah. Bukan mesti kena baca subhanallah, tapi kadar dia. Subhanallah tu berapa saat? Subhanallah. Mungkin 2 atau 3 saat. Maknanya rukuk 2-3 saat jangan gerak. Jangan betul banget macam spring tak mau. Dia mesti diam. Rukuk tu dia diam, tak bergerak apa dah. Dalam 2-3 saat. Lepas tu baru dia iktidal. Sah. Maknanya ada tamak-ninah walaupun dia tidak baca tasbih di dalam rukuk tu. Nampak? Tu kalau cakap ni panjang lebar boleh jawab. Kalau tulis nak jawab macam ni, Allah mampu ya. Kan? Kemudian lagi dia kata ketika bacaan tahiyat akhir kita habiskan bacaan kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ke ustaz? Ketika bacaan tahiyat akhir kita habiskan bacaan. Tak faham? Ketika bacaan tahiyat akhir kita habiskan bacaan kama shalaita ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ke ustaz? Maksudnya macam ni? Faham? Okey, tak apalah. Anda tak faham soalan dia, tapi kita jawab dari sudut tahiyat akhir tu macam mana. Tahiyat akhir ni bacaan yang wajib sampai selawat ke Nabi sahaja. Sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ yang wajib. Lepas tu kama shalaita ala Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidun Majid. Tu semua sunat. Maknanya selepas selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terus bagi salam. Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh. Sah semayang? Sah. Sebab yang rukun sampai selawat saja. Adapun selepas tu semua termasuk dalam sunat. Dipanggil sunat hai'ah nama dia. Nanti kita akan belajar lebih dalam bab solat nanti. Tapi nak ceritanya sah semayang. Sama juga macam tadilah. Mana kalau nak cepat bolehlah kita baca sampai selawat je. Tapi kalau ada masa yang panjang, apa salahnya ambil lah sunat, boleh pahala lebih. Moga-moga dapat tingkat syurga yang tinggi nanti sebab amalannya banyak kan. Jadi itu. Kemudian lagi habis dah soalan. Itu je. Jadi itulah soalan. Jadi lepas-lepas ni kalau ada persoalan, jangan hantar dekat nombor Ana. Sebab kadang-kadang kita ni terlampau banyak sangat mesej masuk apa semua, jadi pening. Jadi hantar kat Ustaz Burhan. Ustaz Burhan dia akan maklum ke Ana. Dia kata beritahu Ustaz ada soalan-soalan gini. Jadi setiap hari pukul 10 pagi kita buat kuliah kita ni, Ana akan jawab soalan kita, tapi kita limit 3 je. Kita jawab 3 soalan tu ringkas-ringkas, mungkin 20 minit ke setengah jam. Lepas tu lagi setengah jam kita baca kitab kita ni. Jadi macam itulah rutin kelas kita ni. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Tak apa, pelan-pelan belajar. Kadang-kadang ada yang terlampau semangat, tapi kawal, hati-hati sebab takut-takut semangat tu datang daripada nafsu semata. Jadi kita belajar biar berperingkat. Jangan gelojoh, pelan-pelan, satu-satu kita belajar. Jangan nak cepat-cepat alim. Kita belajar pelan-pelan. Tujuan belajar, kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, tujuan belajar untuk beramal. Jadi kita belajar sebab kita nak amal. Dah, itu saja. Bukan nak tunjukkan orang kita alim dan sebagainya. Jadi moga-moga insya-Allah dapat manfaat kita bersama. Dan kita doa-doakanlah semoga wabak ini diangkat oleh Allah SWT, kerana Allah yang menurunkan wabak, Allah juga yang akan mengangkat wabak ini insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin.
sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ya farijal hammi wa ya kashifal gham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah, idfa'anna ya Allah. Ya rabbal alamin, kullu bala'in wa waba'in wa hammin wa dikin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan, tahassana bidzil izzati wal jabarut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wa tasamna bi rabbil malakut. Isrif annal bala'a wal waba'a wa sayyi'il asqam. Allahumma la tahrimna ma indaka bi syarri ma indana. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.